Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Info Animasi, info hiburan untuk anda. Air mata Syed Azril. Azril mendapat mesej dari Azrin, tapi dia tidak indah pun. Dia pun mempersiapkan diri untuk kenduri arwah Danny di rumah Sri Hatamas. Azril tidak balik ke rumahnya, malah dia menumpang mandi di rumah Dodi. Kemudian dia duduk di masjid berdekatan dengan kubur arwah anak-anaknya dari asar hinggalah selesai solat isyak. Sebelum balik, Azril lalu kubur anaknya. Nampak tanah kuburnya yang masih merah itu. Sunyi suasana di situ. Berat hatinya mahu meninggalkan anaknya. Sepanjang jalan air matanya luruh tanpa henti. Pekarangan rumah keluarganya sudah dipenuhi dengan orang masjid. Kelihatan para tetamu sedang menikmati hidangan. Azril bukan tidak mahu turut serta, tapi dia perlu menenangkan hatinya. Selain bersedih atas pemergian anaknya, kata-kata ayah mertuanya tadi begitu menghiris hatinya. Azril melangkah masuk ke dalam rumah dan terus mencari anak-anaknya. Dia bertanya pada orang gajinya dan bibi beritahu Darwin berada di bilik hujung. Azril terus berjalan ke bilik itu. Pintu bilik dikuak dan dia melihat mamanya sedang memujuk anaknya yang sedang menangis. Darwin masih takut untuk mendekati papanya dan Sharifah Aisyah mendukung cucunya. Darwin menangis mahukan mamanya. Azril bertanya pada mamanya, di mana Lia? Dan Sharifah Aisyah menjawab, Alia pergi ke hospital bersama Azhar dan Umi untuk pemeriksaan doktor berkaitan turun darah Lia akibat perbuatan kejam Azril. Dia pun telah menelefon Lia dan menantunya kata sebentar lagi dia akan sampai. Azril ada meluahkan rasa penyesalannya atas apa dia lakukan terhadap Alia dan derhaka dengan mama dan papa. Sharifah Aisyah mengesat air matanya. Dia juga kecewa dengan perangai Azril, tapi atas nasihat pada anaknya, dia berharap Azril jangan ganggu lagi hidup Lia sekeluarga. Pintu bilik dibuka dan Alia agak terkejut sebaik saja terpandang suaminya. Tapi melihat anaknya yang sedang menangis itu, dia terpaksa juga masuk. Alia memujuk Darwin yang tidak berhenti-henti menangis. Sharifah Aisyah bertanya keadaan menantunya dan Alia berkata doktor telah memberi ubat dan mudah-mudahan tiada apa yang berlaku. Azril mempelawa diri untuk mengambil makanan setelah mamanya bertanya pada Lia sama ada Lia dah makan atau belum. Selepas itu Alia mengejut Dania yang sedang nyenyak tidur. Dania berjaga seketika dan dia tidur semula. Azril pun sampai membawa dulang makanan. Kalau ikutkan, Alia mahu membawa anak-anaknya keluar. Tapi bila dia melihat ibu mertuanya datang menjenguk, dia batalkan niatnya. Lia pun menyuapkan makanan pada anak-anak. Waktu ini Azril bagaikan tiada wujud saja di mata Alia. Azril tetap cuba mengambil hati anaknya, tapi Dania dan Darwin masih bencikan papanya. Hari sudah lewat dan Alia serta anak-anak akan berangkat balik ke kampung halaman. Azril cuba mengeluarkan kata maaf pada isterinya, tapi Alia keluar dari bilik itu dengan hati yang beku. Sebelum berangkat pergi, dengan penuh hormat, Alia menyalam dan mencium tangan bapa dan emak mertuanya. Syekh Abbas berpesan jika Alia perlukan apa-apa, beritahu saja. Apa pun jadi, mereka tetap mama dan papa Lia. Kemudian mereka pula bersalaman dengan besan. Bila masing-masing sudah bersalaman, Lia dan keluarganya berangkat balik ke kampung. Azril hanya memandang kereta yang makin menjauh itu dengan perasaan sedih. Bila Syekh Abbas dan Sharifah Aisyah melangkah masuk ke dalam rumah, Azril pun turuti juga langkah mereka. Tetapi Syekh Abbas menoleh dan memandang anaknya. Dengan muka membahang dan perasaan marah, Syekh Abbas menghalau Azril. Azril tidak berputus asa minta keampunan dari papanya, tapi Syekh Abbas tidak peduli. 8 tahun lalu, itu jugalah perkataan yang keluar dari mulut Azril. Tempat yang sama inilah Azril meraung dulu meminta maaf atas apa yang dia buat terhadap Alia. Syekh Abbas tidak peduli. Dia tidak mahu melihat bayang anaknya lagi. Selepas itu, Syekh Abbas memulangkan balik cek yang telah diberi oleh Azril.
Kerana duit itu, Sheikh Abbas kehilangan cucunya. Segala masalah yang berlaku berpunca dari duit semata-mata. Makin kuat tangisan Azril bila papanya berkata begitu. Sheikh Abbas juga tahu biasanya ada memberi cek RM50,000 pada Azril. Macam itu sekali Encik Idris mahu menolong menantunya. Sanggup gadaikan tapak rumah, padahal itu saja harta yang dia ada. Sheikh Abbas tidak merasakan tindakan dia menghalau anaknya itu kejam. Tapi apanya Azril buat keluarga Alia lagi kejam. Pada mulanya dia halau Alia, dan selepas itu dihalau mentuanya pada malam itu. Lagi menyedihkan, tergamar Azril bagi isterinya tengok anak-anak di depan pintu pagar rumah je. Sheikh Abbas menyuruh anaknya balik. Lagipun anaknya sudah ada segalanya. Ada kereta mewah, rumah besar, dan bahkan isteri anak orang kaya. Jelas ada kelukaan pada setiap patah katanya. Sheikh Abbas terus masuk ke dalam dituruti Sharifah Aisyah. Azril terus menangis dan tidak terbendung lagi rasa kesalnya. Dia tidak tahu bagaimana dia hendak menebus segala dosa dan kesalahannya.